الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dah selesai menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ini bulan Maulud ya. Kita banyak-banyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, untuk kita meningkatkan kreativiti kita sendiri insya-Allah ya. Dan siapa giliran membaca doa? Saya dah lama tak baca Ustazah, boleh saya baca? Wah, Nuraini, Latifah, Jumah. Siapa yang tak pernah baca doa lagi? Saya baca boleh? Boleh baca. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azzim raqbatana fil Qur'an wa aj'alhu lana nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa syaqqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atika ana al-layli wa atrafan nahar wa asyurna ma'an nabiyyi wa alihi al-akhyar walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Rusna ya, alhamdulillah membaca doa dengan baik. Okey, 100 berapa dah hilang dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mulakan tajwid kita dengan menyambung hukum mat minggu lepas, iaitu hari ini bertajuk yang kedua, mat arid yang berasal dari mat badal. Betul ya? Okey, alhamdulillah. Apa dia mat arid kita dah tahu dah ya.
Hilang pula dia. Astagfirullahaladzim. Dengar tak? Dengar Ustazah. Dengar? Sebabnya Dengar. saya punya itu hilang. Dia Ada kata apa? your internet connection is unstable. Ada muka Ustazah. Ada? Okey, alhamdulillah. Sebab dia tertutup tadi tiba-tiba. Okey, alhamdulillah. Mad badal ialah hamzah yang bertemu huruf mad dalam satu perkataan, ya. Mad badal. Kadar panjang mad badal ialah 2 harakat seperti mad asli juga. Apa yang nak diperluaskan perbincangan di sini ialah keadaan mad badal itu apabila ia diwaqafkan huruf selepasnya yang menyebabkan ia bertukar menjadi mad arid. Ya. Perkataan mad badal yang akan bertukar menjadi mad arid itu seperti contoh yang ada dalam buku ni, ya, kitab kita, ma'iya bani Israil. Jadilah dia mad arid disukun. Kalau kita wasal dia jadi mad badal, ya. Kata Israila misalnya, ya, jadi i itu mad badal. Kalau kita wasal, ya, ila. Dan seterusnya husnul ma'ab. Kalau kita wasal, kalau kita waqaf dia jadi mad arid disukun. Kalau kita wasal dia jadilah mad badal pada huruf alif. Yang tadi pada huruf ya. Ini pada huruf alif iaitu husnul ma'abi. A tu mad badal. Ya. Dan seterusnya contoh yang ketiga, innama nahnu mustahzi'un. Kalau kita waqaf makanya jadilah dia hukum mad arid disukun. Ya. Tetapi kalau kita wasal tak jadi dah mad arid disukun. Di situlah kedudukan mad badal itu. Hamzah bertemu dengan waw tu. Jadi macam mana bunyi dia? Mustahzi'una. 2 harakat u tu mad badal, ya. Okey, ketika dia jadi mad badal ketika wasal sahaja. Bila jadi mad arid disukun ketika waqaf sahaja. Okey, boleh faham, ya? Itu semua faham dah saya rasa, ya, insya-Allah, ya. Perbincangan tentang mad badal ini sama saja dengan perbincangan mad asli. Ya, yang bertukar menjadi mad arid ketika waqaf. Seperti yang telah diperjelaskan di atas tadi kita nampak, yang minggu lepas punya, ya, yang minggu lepas punya yang kita belajar sangat detail, ya, sangat detail. Ada 3 cara, ada 4 cara ke 3 cara, ya, ada berbagai-bagai cara. Jadi dan berbagai-bagai kaedah, ada yang 2 harakat, ada yang 4, ada yang 6, mengikut kategorinya seterusnya, ya. Dan badal yang berbaris fathah, kasrah dan dhammah pada huruf yang diwaqafkan itu sama juga dengan keadaan yang telah dijelaskan pada bentuk bacaan mad arid yang berasal dari mad asli di atas tadi. Ya, sama juga dengan keterangan mad asli yang kita telah ketahui selama hari ini. Oleh itu bentuk bacaan bagi mad badal arid li sukun ada 14 cara kesemuanya. Kalau saya tanya nanti soalan, ada berapa bentuk bacaan mad badal? Ya, mad badal arid li sukun ada 14 cara. Okey. Okey. 3 cara harus dibaca bagi yang berbaris fathah. Okey, 3 cara bagi yang berbaris fathah. Akhirnya seperti perkataan Israil. Contoh, ya. Jadi iaitu 2, 4, 6 harakat beserta sukun mahid. Maknanya kita sukunkan yang hujung tu. Ya, sukunkan kalimah hujungnya. Kalimah hujungnya apa dia? Lam. Ya, lam. Kalau bagi Israel kalimah hujungnya lam, maka kita matikan dia. Jadilah ma'rif sukun.
Kalau kita tak matikan dia jadi, kalau kita wasal seterusnya dengan kalimah di selepasnya, maka kita di situ di situ jadi mad badal. Okey. Itu 3 cara. 4 cara yang harus dibaca bagi yang berbaris kasrah. Sama juga dengan yang ma'arif sukun tu ya. Akhirnya seperti perkataan ma'ab iaitu 246 harakat beserta sukun mahil iaitu sukun huruf akhir sahaja dan 2 harakat beserta raum. Tu tambah dengan raum. Okey, itu yang keempat ya. Yang B ya. 4 cara. Yang ke C 7 cara. 7 cara harus dibaca bagi yang berbaris dhammah. Ingat, kalau yang dhammah paling banyak. Ya, dhammah paling banyak sebab dia tambah dengan ismam. Raum dan ismam ya. Raum dan ismam dah guna 246 harakat. Ya. Jadi yang atas tu samalah dengan yang A B tadi. 7 cara yang harus dibaca bagi yang berbaris dhammah akhirnya seperti perkataan raufun. Ya, dalam surah Taubah ayat 117 iaitu 246 harakat beserta sukun huruf akhir sahaja ya. 2 harakat beserta raum dan 246 harakat beserta ismam. Tu dia. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau yang 7 ni jumlahnya 7 lah. 7 cara ya. Jadi jumlahnya 2, 4, 6, 3. 2 harakat raum dan 3, 4 ya. 4, 5, 6, 7. Betul lah. 7 cara harus dibaca bagi yang berbaris, bagi kalimah yang berbaris dhammah tu. Dhammah ya. Jadi di situ sama jugalah dengan ma'arif sukun tu ya. Okey, yang ketiga. Mad arid yang berasal dari Kejap nak tanya Ustaz. Oh, nak tanya. Dia Okey. kata dia kata raum dengan berserta ismam. Maksudnya kalau huruf Ismam 246 saja. raun macam ni, rauf macam tu ya. Macam ni yang Dia ada sikit-sikit. Kalau raum muncul lah. Kan? kalau Muncul sikit je, sebutan sama je. Janganlah sampai ke depan sangat. Kalau ismam tu rau. Ya. Oh, rau. Okey, betul. Faham. Yalah, kan dah kita dah terang banyak kali dah sebelum ni. Yang riwayat Hafan Asim yang la ta'manna, kan? La ta'manna. Terlupa tu lah yang ingatkan balik. Sama dengan itu sebab kita riwayat Hafan Asim mudah sikit nak ingat sebab satu tu je. Ya, satu tu je. InsyaAllah faham Ustaz. Jadi itu yang kita nak buat. Yang lain ni terpulang. Kalau kita nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh ya. Cumanya kita kena tahulah ya, pelajaran ya. Untuk kita mengetahui segala hukum-hukum tajwid tu begitulah caranya ya. Bila kita nak muncungkan mulut, bila kita nak bunyikan dia sikit je mengikut tanda barisnya. Kalau baris bawah dengan baris depan je yang bunyi itunya. Ya. Kalau tak payah. Kalau huruf hamzah baris di atas tak payah tak payah ya. Cuma yang kasrah dengan dhammah sahaja. Okey. Gitulah. Okey, boleh faham? Ada yang lain untuk bertanya yang lain? Kurang jelas ataupun dah terlupa? Okay. Latifah okey ya, Latifah okey. Rosnah pun okey ya. Ini sama dengan ma'arif sukun. Ya. Cuma huruf je lain. Ma'arif sukun tu kalau banyak-banyak sangat, kalau ini mad badalnya hamzah je, pada huruf hamzah sahaja. Bertemu dengan huruf mad. Begitu ya. Namanya mad badal. Okey. Kalau dah okey kita pindah ke satu lagi ya, insya-Allah. Kita nombor 3 iaitu mad arid yang berasal dari mad muttasil. Tadi daripada mad badal. Ini mad muttasil pula. Bagi mad arid yang berasal dari mad muttasil
iaitu perkataan yang mempunyai huruf hamzah yang di akhirnya telah pun dijelaskan dalam bentuk-bentuk bacaan mad muttasil. Ini mad wajib muttasil ya. Ketika waqaf dalam pelajaran mad wajib muttasil yang lalu ya. Sebab dia guna tidak penuh. Kalau macam saya ni saya suka penuh-penuh supaya orang ingat. Jadi mad wajib muttasil ya. Kesemua bentuk bacaan bagi mad wajib muttasil arid li sukun itu ada 16 cara. Ada 16 cara. Berbelah-belah cara macam nak ingat ni. Tak payah nak ingat-ingat. Baca aja. Baca selalu jadi ingat. InsyaAllah ya. Okey. A. 3 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah yang berbaris fathah. Okey ya. Seperti perkataan as-sama. Ya, as-sama. Dua kalau dua rakaat macam mana? Dia 4, 5 dan 6. Baca 4. As-sama. 4. Kita bilang jari kita lah seperti mana Tok Guru ajar kita. Macam tu. Nak bagi confirm ya. Kalau kita dah confirm tak payahlah nak tunjuk jari bilang gini ya. Jadi kalau 5 as-sama. Yang kalau 6 as-sama. Ya. As-sama. Ya. Jangan mengejut pula hamzah tu. Kita mati dengan baiklah ya. Sebab dia bukan sifat dia terkejut ya. Okey. Itu adalah harakat dia berserta sukun huruf akhir sahaja. Hamzah tu kita sukunkan. Hamzah tu ada baris atas kan? Kita matikan ketika nak mewakafkan perkataan itu. Ya. Okay. Dan 5 cara bacaan bagi wakaf pada hamzah berbaris kasrah. Sama juga dengan yang atas tadi ya. Tapi 5 cara. Yang atas tadi 4 cara. Apa yang ditambah? 3 cara. Oh, 4, 5 raum. Okey. Yang atas tadi 4 cara je. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, bagi mad wajib muttasil ini 5 cara bacaan pada waqaf hamzah berbaris kasrah seperti perkataan haula. Kalau sama pun boleh juga, sama tu pun boleh juga kita baca untuk yang B ni ya. Tapi saja nak menyedapkan cari perkataan-perkataan yang berlainan lah. Jadi haula. Jadi kita kena baca wakafkan dia 4, 5 dan 6 ya. Okey. 6 tu bila? 6 tu ketika kita wakaf. 4, 5 tu bila? Ketika kita wasal. Ya. Jadi ketika wasal 4, 5, ketika wakaf 6 ya. Tu dia. Alhamdulillah. Dan seterusnya berserta dengan sukun akhir dan 4 dan 5 harakat berserta raum. Oleh kerana dia baris di bawah, hamzah tu baris di bawah, oleh itu kita kena masukkan sifat raum di situ. Bacaan raum ya. Bacaan raum maknanya kita bunyikan sikitlah. Ulai. Orang sebelah, orang kiri kanan je dengar i tu. Contohnya ulai. Gitu. Ini saya kuatkan nak bagi puan-puan dengar semua kan. Tapi bila kita baca tu sikit je i-nya. Kalau u-nya pun sikit je bunyinya ya. Gitu. Sekadar sebelah kanan, orang sebelah kanan kita dengar dan orang sebelah kiri kita dengar. Yang lat 2-3 orang dah tak boleh dah lah. Itu maknanya dah jadi kuat lah tu. Ya. Dia sekadar seorang dengar je. Allahu Akbar. Dan yang ke huruf C. C. 8 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah yang berbaris dhammah. Dia dhammah ni memang lebih cara bacaan dia kerana dia ada bunyi-bunyi yang lain iaitu ismam dan raum. Yang tadi raum saja ya. Kalau yang baris di bawah ya. Kalau baris bawah raum saja yang bunyi. Kalau baris depan raum dan ismam ya. Okey.
Apa dia kata? Dhamma seperti perkataan su. Ya, su. Tapi kena 45. Su. 456. Su. 5. 6. Su. Ya gitu. Nah, itu kita berhenti tu gitu. Ya. Sukun akhir yang ke seterusnya, sukun akhir pula 456 juga, ya, beserta dengan ismam. Ya. Seterusnya beserta dengan ismam. Oh, dia 45 je, tak ada 6. Beserta dengan ismam 456 ismam, 45 raum. Oh, raum yang dua. Ya. Raum dia dua cara saja. 4 dan 5. Kita buat 4 cara yang keempat, cara yang 4 harakat dan cara yang 5 harakat. 2 kalilah kita kena buat. Jadi jumlah sekali 8 cara bacaan. Ya. Okey, alhamdulillah. Dari penjelasan bentuk-bentuk bacaan tadi, dapatlah disimpulkan bahawa bacaan ismam dikhususkan bagi baris dhammah sahaja. Ya, ingatlah, ingatlah. Ismam bacaan dhammah saja, huruf akhirnya, ya. Okey. Bacaan raum pula bagi yang berbaris kasrah dan dhammah. Ada dua pula, ya, dua-dua, ya. Bacaan sukun huruf akhir sahaja pula untuk ketiga-tiga baris fathah, dhammah dan kasrah. Itu kesimpulan dia. Okey, alhamdulillah, saya rasa untuk tajwid cukup setakat itu, tak boleh buat banyak nanti lupa. Okey, sebelum kita memulakan pengajian, okey, boleh tak seorang-seorang cuba? Kita cuba satu je, tak apa. Cuba A, B, C. Okey, saya tengok nama yang atas sekali, Siti Salbiah. Okey, sebutkan 3 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah yang berbaris fathah. Seperti perkataan as-sama. Okey, contohkan. 4 harkat, 5 harkat dan 6 harkat. Yang terakhir sukun itu je 4, 5, 6. Cuba bacakan. As-sama. Okey, As-sama. 4. As-sama. Okey. 6 As-sama. harkat. As-sama. Okey, alhamdulillah. Okey, Latifah, saya tengok nama dalam kotak ni je. Latifah, contohkan bacaan 5 cara bacaan bagi waqaf pada hamzah berbaris kasrah dengan bacaan raum. Raum ya. Raum ya? Ula tu ke Ustazah? Ya? Haula tu. Haula. Haula lah. Baca Yang atas tak ada, sama tak ada raum. baca raum haula. Macam mana tu? Raum macam mana bunyi dia? Apa maksud raum? Dia moncong ah. Moncong kan moncong Ustazah. 1/3. Betulkah kawan-kawan? Muncungkah bunyi sikit? Bunyi sikit 1/3 daripada. Okey. Tadi tak dengar ya? Okey, baca lagi. Haula. Boleh Ustazah? Okey. Baca 4 dan 5. 2 ya? 2 jenis. Baca 5 pula. Haula. Moncong. Boleh Ustazah? Baca lagi sekali tak nampak, tak dengar. Tak apalah, hari ni kita baca kuat sikit lah. Tak payah tunggu orang kiri kanan je dengar. Nak suruh saya dengar ni. Haula. 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 Dia kasrah kan? Dia kena baca macam ni. Haula.
Gitu. Dia bunyi I. Gitu. Ya. Lagi sekali. Ulai. Cantik. Macam itulah. Ya. Okey, dan seterusnya, alamak siapa nama? Sekejap, saya nak tengok nama orang. Nama sikit je. Okey. Syuhaibah. Saya okey. Bacakan pada contoh cara bacaan bagi wakaf pada hamzah yang berbaris dhammah. Domah. Ya. Asuk tu. As-sama. Okey, boleh. Okey, As-sama. Okey. 4, 5, 6. As-sama. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Noraini, Noni. Sebutkan cara bacaan bagi wakaf pada hamzah yang berbaris dhammah pada Ishmam. Ishmam. Mana-mana kalimah pun boleh. Asuk boleh, haula boleh. Asamak tak boleh lah pasal dia baris fathah. Dia baris kasrah dan baris dhammah saja. Okey. Okey Nani, dengar tak? Assalamualaikum Noraini. Tak dengar Okey, kalau dia tak ni buka mute lah, mute. Juma jawablah Juma. Itu dengar. Oh, yang tadi panggil tak dengar. Juma nak jawab pun nak jawab. Tak apa, Juma dulu ke Nani. Tak tahu tadi dia jadi macam mana. Dah mute. Dah unmute. Ustazah, saya Okey, dulu lah. okey. Tadi Tak apa, Juma dulu. Ani get ready ya. Lepas Juma Ani. Okey. Okey Juma. Asu. Okey. Ishmam. Ishmam tau, Ishmam. Tapi saya tak nampak muka awak, tunjuk muka sebab saya nak tengok muncungnya macam mana. Okey, jap. Kalau saya kata Ishmam, muka kena nampak. Asuk boleh ya? Boleh, suk pun boleh. Haula pun boleh. Ayat 5 harakat. Asu. Mana tak nampak? Tak nampak? Saya dah buka kamera dah. Ya ke? Ada. Saya tak tahu buka tengok macam mana. Saya nampak muka saya je. Ya. Okeylah, tak apa, bacalah. Asu. Mulut muncung Okey. Lagi 4, 5. 4 dengan 5. Okey. Asu. Okey. Alhamdulillah. Okey, Noni pula. Noni nampak muka. Okey. Sebutkan cara bacaan waqaf bagi raum. Sorry, tadi raum ya? Raum ke Ismam yang ni? Tak apa, serupa pun boleh. Tadi Ismam. Okey, awak raum. Nampaklah muka tadi, nampak muka ni hilang pula. Tu Ustazah tak nampak kat skrin saya ada ni dua-dua. Okey, buatlah. Raum barin kat apa? Ustazah. Kasrah kan? Ustazah tekan sentuh sampai kat skrin. Lepas tu kat bawah tu ada titik-titik bawah tu, titik nombor 3 tekan baru nampak. Okey. Ula. Kita cuba. Ada titik-titik bawah. Ulai. Okey. Betul, okey. Okey, dia ada berapa tu? 4 dengan 5. Satu je jawab. 4 harakat dan 5 harakat. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Syahibah dah ya? Rohaida? Okey, Rohaida. Assalamualaikum Rohaida. Waalaikumsalam Ustazah. Saya dengar. Okey, tapi tak jawab, saya jawab.
Saya panggil. Lambat. Okey, sekarang kita beri contoh bacaan bagi waqaf pada hamzah yang berbaris kasrah. Kasrah. Untuk bacaan biasa. Okey. Ustazah yang tak payah raum kan Ustazah? Yelah, yang saya sebut mana ada sebut raum, sayang oi. Saya ada sebut raum ke tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni memang senang berjawab ya Ustazah. Okeylah, jawab. Bagi jawab tak betul. Haula. Okey. 4, 5. Haula. Okey, 6. Haula. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk seterusnya siapa lagi? Syahibah Juma semudah. Rosna. Okey Rosna. Rosna ada tak? Assalamualaikum Rosna. Ya. Ada ya? Okey. Sebutkan cara bacaan bagi waqaf pada hamzah yang berbaris dhammah. Hamzah Adama. Alsu. Okey, 4, 5. Okey, 6. Okey, alhamdulillah cantik sangat-sangat ya. Tak ada masalah. Okey. Yang lain. Ini dah pandai-pandai. Habis dah ke? Semua orang dah baca belum? 7 orang je Ustazah. Ya, siapa yang belum? Semua dah. Kalau semua dah, mari kita baca Quran pula. Okay, alhamdulillah cukuplah setakat itu untuk kita belajar tajwid dan membunyikan secara praktikal ya. Jangan kuat sangat boleh tak ni? Sebab ni dia masuk. Sini rakam. Okey, mat far'i ya. Okey, kita bacaan Quran kita setakat mana? Okey. 415. Okey, siapa nak baca dulu? Saya baca dulu boleh Ustazah pasal saya nak minta awal. Boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Separuh ya, separuh. Bismillah. Betul tak Ustazah 415? 415 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Alal arsh. Thumma istawa 'alal 'arsy. Alal arsh. Sebut ar dulu. Ar. Apa tu hujung baru shin. Arsh. Istawa 'alal 'arsy. Berarti banyak kali. Okey. Malakum. Malakum min dunihi min waliyyun wala syafi' afala tatazakkarun. Dabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma
Tak tahu Ustaz. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Lagi Ustazah. Satu lagi. Zalika. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Okey, alhamdulillah. Ustazah, Okey. saya nak baca Ustazah. Okey, silakan. Syaibah ya? Ya, saya Syaibah sebab ya? saya nak pergi klinik Ustazah. Sorry. Okey, Syaibah ya? Saya. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Ustazah, saya Ustazah. Ustazah. Saya baca boleh Ustazah? Ustazah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Ustazah, saya Ya, baca. boleh. Saya ada kelas. Saya baca Ya, Ustazah. saya. Boleh. A'udzubillahi baca. minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Wazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah. Satu lagi Ustazah. 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 Ustazah, dah habis? Baik. Okey. Boleh. Sambung je. Tata Jafar. Ya, Tata Jafar. Ya, saya. Bacalah lagi satu. Kata nak satu lagi. Tak dengar ya? Tata Jafar, tak dengar Ustazah. Tata Jafar junubuhum anil madaji Okey. yad'una rabbahum khawfan Alhamdulillah. wa tama'an. Seterusnya.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca saya dengar. Ustazah punya ni lambat agaknya dapat. Ustazah, speaker Ustazah ada masalah Ustazah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya nombor 4. Ruhaidah, Siapa nak baca Ustazah. pula? Ruhaidah. Ya. Ruhaidah, Ustazah. A'udzu billahi Itulah minasyaitonir saya pun tak tahulah nak buat macam mana. Dengar. Saya tak tahu nak buat, saya tak berani buat pegang-pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma uffiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Betulkan. Min qurrati bukan qur. Okay, nanti Fala ta'lamu nafsum ma uffiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Amman lazina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa amman lazina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yukhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku azaban nar. Lahum dhuku azaban nari alladhi kuntum bihi tukazzibun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Next. Seterusnya. Okey, saya Ustazah Jumah. Okey, teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanuziqannahum minal azabil adna. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Yang ke-6. Siapa nak baca lagi lepas Juma? Saya Noni. Okey Noni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika la ayat afala yammaun awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurudi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun fa'rid anhum wantazir innahum muntadirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Siti Apa, Siti Datin- lah. Oh, saya ke tinggal? Oh ya, Datin Puteri tak ada? Tak ada. Tak balik lagi. Oh ya ke? Okey Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Ya, dengar tak? Dengar Dengar. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakumul lati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ada lagi tak ada ya? Dah tutup lah ni. Ada lagi tak yang belum baca? Siti, ada lagi yang belum baca? Dah habis? Rusna dah? Rosna dah baca? Oh, Rusna dah. Semualah. Latifah, Syuaibah, Rosna, Rohaida, Juma, Noraini, Siti Salbiah. Habis. Alia, Nolia tak datang ya? Alia Nuraini. Noraini. Tapi ada yang mesej kat saya dia pergi hospital ke pergi mana ke appointment. Tak tahu siapa. Nama tak ada. Nombor telefon je ada. Maybe balik kampung dah boleh rentas. Ya tak ya. Ada yang balik kampung, ada yang balik hospital, ada yang macam-macam lah. Tak apalah, Alhamdulillah kita tengok yang muka terakhir tu kita keluarkan hukum. Okey. Ustazah, saya nak tanya dulu sebelum keluar hukum boleh? Boleh. Tentang Al-Fatihah. Apa tu yang ayat waladhdallin tu kan? Saya nak tahu yang mana yang dikatakan al-istitalah
dengan al-istola dengan ar-rokhawah. Ar-rokhawah tu terlepas suara kan. Al-istola tu berpanjangan suara. Yang kat sini waladhdallin ni macam mana? Istitalah itu ialah huruf satu pada sifat huruf dot. Huruf dot itu sifatnya, salah satu sifatnya ialah istitalah. Apa makna istitalah? Memanjangkan suara ketika menyebut hurufnya. Jadi maknanya dot tu duduknya mana dot? Dot duduknya di sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, menyentuh geraham atas, kiri atau kanan. Dot. Ada orang boleh belah kiri, ada orang boleh belah kanan. Masing-masing kemampuannya lah. Ya. Jadi itulah timbulnya huruf dot. Sifat Yang huruf. panjang tu apa Ustazah? Yang dimasukkan berpanjangan tu maksudnya apa? Kedudukan dia pun sepanjang tepi lidah. Oh, maksudnya berpanjangan ni sekeliling. Tu kena panjang lah. Waladhdall. Gitu. Panjangnya ialah 6 harakat. Hukumnya ialah waqaf lazim. Ya. Bukan waqaf lazim. Waqaf pula. Mad lazim kalimi musaqqal. Tadi duk cerita, pagi tadi duk cerita waqaf lazim. Tersebut dekat awak waqaf lazim. Hukum waladhdallin tu ialah mad lazim kalimi musaqqal. Maka wajiblah dipanjangkan huruf dot itu kepada 6 harakat. Okey? Yang rokhawah tu? Rokhawah sifat dia lah. Sifat-sifat huruf. Sifat huruf di antaranya ada yang rokhawah, ada yang lawan rokhawah apa dia? Sifat huruf. Tu syiddah. Syiddah. Gitu. Lawan dia ialah syiddah. Itu makhraj ya, bab makhraj. Kita ada buku tajuk tu, buku tajuk surut tu ada. Cuma tak, saya tahu Ustazah, tapi kita baca ni faham, tapi bila nak baca yang ini ni saya tak berapa orang kata macam tak tepat. Tak tepat. Ya, jadi kalau macam ni waladhdallin macam tu Betul. Cuba baca lagi sekali waladhdallin. Waladhdallin. Betul. Yang bawah tu betul. Macam mana? Cuba Ustazah buat, saya nak tengok. Ingat gitu. Oh, ada naik sikit. Waladhdallin. Itu yang susah. Yang masa do alif lam tu dia kena naik sikit je. Waladhdallin. Macam tu. Dia naik sikit ke atau? Dot ini selain sifat dia istitalah, dia juga ialah isti'la. Apabila dia isti'la, maka macam mana nak sebut huruf-huruf isti'la ni bagi dia bertepatan dengan keberatannya? Maknanya terangkat lidah apabila menyebut huruf tersebut. Ya? Okey? Terangkat lidah. Punya beratnya benda tu. Dia terangkat-angkat. Macam mana? Ustazah tunjuk Ustazah. Dia rokhawah. Rokhawah ni lepas apa? Kalau hamas, tertahan nafas ke lepas nafas? Saya nak tengok. Hamas terlepas nafas. Kalau rokhawah, terlepas suara. Terlepas suara. Lawan terlepas suara itu ialah syiddah. Jadi
Syiddah. Dot bukan duduk kat syiddah. Maknanya dia juga istilah, dia juga istitalah, dia juga dia juga rakhawah. Sifat dot itu ada istitalah dan ada rakhawah. Okey. Mak yang dia kata terangkat lidah tu waktu bila? Yang kalau walau boleh. Macam mana awak sebut dot? Terangkatlah lidah. Bergerak tak lidah awak? Bergerak. Sebab apa awak tak tahu lidah awak terangkat ke tidak? Tidak menghayati. Cuba hayati. Kita nak tahu sifat huruf ataupun makhraj huruf itu, kita kena matikan huruf tu. Dot tu kita matikan. Jadi kita dapatlah sambil kita menyebut dot itu, dot yang mati tu dipartnerkan dengan huruf yang hidup. Sebelum dot mati tu kita partnerkan dengan huruf hijaiyah yang bertanda baris. Sama ada atas, bawah, depan. Kita baris atas lah senang nak sebut. Kita nak latih je kan. Nak melatih sebutannya. Jadi dengan cara mudahnya kita guna pada huruf walau dhalin. Jadi kita kena baca walau, matikan dia lah. Walau lidah kita macam terbangun, penuh mulut. Sebab apa penuh? Penuh mulut tu nak menunjukkan dia huruf berat, huruf isti'la. Jadi walau lidah terangkat. Walau ke kiri atau ke kanan ni. Tu kiri atau kanan tu pada masing-masing punya kemampuan, ya. Masing-masing kemampuan dan masing-masing kelaziman. Ada orang lazim sebelah kiri, ada orang lazim sebelah kanan. Jadi tidak sama, ya. Allah beri tidak sama. Jadi sebutan dia kita kena perhati. Kadang-kadang kalau ditanya, saya tak tahu saya kiri ke kanan. Itu sebutan Quran ni kita kena hayati, ya. Jangan simply sebut saja. Ini kita tahu hujung lidah ke tengah lidah, kita tak tahu. Maknanya selama hari ni berpuluh tahun ngaji, tak ada fikir. Sebutlah satu tebak. Okey, ba kat bibir punya. Baru kita fikir. Ini tak tahu mana keluar, tak tahulah ustazah. Aman tak ni? Kena fikir sebenarnya, ya. Fikir di mana. Jadi buat tu, kedudukan buat kita tahu mengikut pada buku, berpandu pada buku. Memang betul lah pandu pada buku mudah je kita baca je. Tapi bila kita praktikal, haru biru. Ni dia. Jadi macam mana nak buat ni? Okey, kita berlatih. Itu yang kena talaki musyafahah. Berhadapan, one to one. Kan? One to one maknanya dia sebut saya nampak je muka awak, mulut awak, lidah awak saya nampak. Alam ayah pun boleh tengok juga, ya. Walau gitu, walau. Jadi lidah kita menyengit ke kiri atau ke kanan lah gitu. Dia walau maknanya terangkat lidah kita apabila menyebut hurufnya. Tak semua huruf yang kita terangkat lidahnya. Kalau kita sebut huruf istifal dia tak terangkat, dia ringan duduk diam je dia. Ba, mana ada terangkat, baik je, lidah baik je. Ba, ta, gitu. Tak ada gitu. Kalau isti'la tu dia seolah-olah begitulah. Ya. Jadi bila kita sebut tu barulah kita perasan, macam ni rupanya lidah aku ke sana kemari, ke sana kemari. Itulah dia fadilatnya baca Quran ni, satu padanya syifa. Apa yang syifa? Sebab kita riadah dalam mulut kita. Lidah kita golek ke sana, golek ke sini, golek ke atas, golek ke bawah, ke depan, ke belakang. Itu riadah lah. Dia exercise. Itu dia. Jadi kita itu pun kadang-kadang tak sampai fikir yang ke situ. Ya? Rupanya itu sebabnya elok kita baca Quran ni. Sebab apa elok baca Quran? Sebab kita riadah mulut kita. Menganga, menutup, menepi, menengah. Lagi tu. Ya? Okey. Okey, faham. Okey, boleh faham? Faham Ustazah, faham. Alhamdulillah. Jadi sebut dia walau ya. Itu harakat-harakat tu kita kena belajar tajwid lah. Kenapa baca panjang, kenapa baca pendek. Dia bila panjang, kelada yang melentang tu kena panjang lebih pada 2 harakat. Nak tahu berapa pula tu. Lebih pada 2 harakat tu berapa pula panjang yang kita nak. Kita belajar tajwid lah.
Kan? Bila kita belajar, kita tahu, oh kena 6 harakat. Sebab apa? Dia mad lazim kalimi mustaqal. Para pakar Quran kata kalau mad lazim kalimi mustaqal tu lazimnya baca 6 harakat. Kata gitu. Kita ikut je lah. Lagipun kalau kita sebut panjang ikut yang disesuaikan kepada hukumnya, memang bertepatan dan rasa sedap nak sebut. Kalau kita sebut pendek waladhdallin, tak sedap. Tak jadi melekat dengan lam tu. Jadi waladhdallin. Mana ada melekat macam waladhdallin gitu. Tak ada sabdunya. Maka tak betul kita baca. Itu masuk dalam lahnu jani. Tu dia bahaya. Jadi bila kita buat sebutan yang betul, 6 harakat, dia jadilah. Waladhdall. Baru ada lamnya kan. Baru disabdukan lam tu. Dibabirkan bunyi sabdu situ. Ya. Dhallin. Janganlah terkejut. Waladhdallin. Terkejut kita tak mahu. Ada orang baca terkejut. Dhallin. Dok betul. Ya. Oh, saya buat macam tu. Patutlah salah. Tidak tepat. Dia kena smooth je. Kita tahu lam ialah apa lam? Lam apa sifat-sifat dia? Al-inhiraf. Lin umar, lembut. Ya. Tu dia. Lam yanun ain mim ra. Lin umar. Lembut. Jadi kita kena baca lembut. Tak boleh lah. Gitu. Ya. Kena waladhdallin. Tak terkejut pun. Okey? InsyaAllah kita sentiasa memperbetulkan. Ya, insyaAllah kita sentiasa memperbetulkan. Jangan pusing kalau kita baca tak betul. Selagi kita belajar, Allah ampunkan dosa kita. Ya. Pukul berapa dah jam? 10. 10-20. Lambat lagi kan? Saya takut memakan masa. Ada 10 minit lagi Ustazah. Faham Ustazah. Okay, ada soalan lagi? Jangan simpan-simpan. Kalau ada kemuskilan, tolong kita kongsikan sama-sama. Kalau saya tak boleh jawab pun, ada orang yang boleh tolong jawab. InsyaAllah. Okey, Juma okey? Alhamdulillah, insyaAllah boleh Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Syaibah okey? Syaibah dah keluar? Syaibah okey? Wahibah lagi klinik. Yalah, dia dah pergi klinik kan? Okey, Rosna okey? Ni dia orang dah pakar. Okey, Ustazah. Alhamdulillah. Saya tanya satu lagi jap. Okey, boleh. Bila tanya banyak, kita boleh kongsikan. Ya, bagus. Okay. Kita boleh share. Boleh share. Yang lagi satu lagi satu dekat sini. Dekat mana? Lagi satu yang Ar-Rahman. Dia Ar-Rahman ke Ar-Rahman? Tu mesti nipis. Jangan kita nak pergi ke roh tebal, kita pergi tak jadi. Dia kena ar-roh. Ar-roh. Mula-mula kita belajar ar-roh. Buat belajar macam tu. Ar-roh. Hamzah tu kena baca nipis. Roh baru baca tebal. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Jangan nirah. Rahim tak betul. Nipis. Okey. Alham. Alham tu jangan baca alham. Hidup pula lam mati tu. Ini selalulah saya cakap sebabnya ini Fatihah ya, satu rukun solat ya. Tak betul Fatihah kita, tak betul semua solat kita tu. Habislah. Cumanya Allah tahu kita, Allah Maha tahu kita sedang belajar. Diampunkanlah kesilapan kita itu insya-Allah. Ya. Lagi satu Sarah. Ya. An'amta alaihim. Dia yang ini kita an'amta alaihim ke atau an'amta alaihim? An tu hamzah qata kan?
Hamzah tu baca nipis. An. A-N. An. Izhar ya. Nun mati bertemu dengan ain. An-am. An tetap bunyinya an. A-N. An. An. Am dia dekat sini lah. Dekat kerongkong kita. Am. Jangan dekat hidung. Selalu kita sebut ain tu di hidung. Dia bukan huruf gunnah. Ya. Dia huruf kerongkong. Partner dia siapa? Ha. Ha. Itu partner dia. Best friend dia. Ya. Ain dengan ha duduk di kerongkong. Jadi an, am. Mula-mula kita nak berlatih sebut, kita kena buat macam gitu. An, am. In, om, am, im. Gitu. An, in, un. Praktis banyak kali. An, in, un. Am, in, om. Jadilah dia apa tu? An, am. Yang ini sebab dia izhar kan, dia sukun kan. An, am. Maknanya kita tak boleh melerit ni. An, am. An, am. Bukan melerit. Nun tu mati, dihidupkannya. Ana am, lingkuplah Fatihah awak. Jadi kena baca an, amta. Jangan kita an, am, ta alaihim. Ta alaihim. Tak betul. Ya. Ta itu istifal. Jadi ta, ujung lidah saja. Ta, an, amta. Kita kalau nak praktis kita kena sebut satu-satu huruf tu. Peringkat awal ni kita sebut satu-satu. Kedudukan yang betul. Makhrajnya yang betul. Keluar dari mana? Ujung lidah ke? Tengah lidah ke? Tepi lidah ke? Kita kena tahu benda tu. Ya. Barulah kita rasa sangat-sangat mujarab. Kalau ubat dia mujarab lah. Kalau kita baca dengan betul, kita rasa seronok je. Anugerahnya Allah yang tahu ya. Allah yang beri kita anugerah baca sedap. Oh betul aku baca insya-Allah. Ya. Jadi an, am, ta. Lagu tu. Praktis banyak kali sementara duduk-duduk tu, sementara masak-masak tu buat gitu. An, am. Lepas tu menjalar kepada ain. An, am, ta'a. Ta'alai. Jangan an, am, ta'alaihim. Menambahkan huruf sakdu pula dekat ain tu. Jadi kita lah baca. Jadi kadang kita rasa tak perasan. Saya sendiri pun kalau tasmik dengan tu ada je yang tak betul. Tak pernah betul semua. Begitu. Jadi itu sebab kita kena selalu membetul. Ya. 2 bulan ke sekali ataupun seminggu sekali. Tak apalah. Kita seminggu sekali kita betulkan bacaan kita. Sebab dia sentiasa berubah-ubah. Tambah kita ni mungkin lama, mungkin gonyot kan. Jadi sebutan pun lari juga. Jadi kita sentiasa betul, insya-Allah Allah ampunkan bacaan kita yang kurang tepat itu ya. Jadi di samping kita berdoa lah. Kita ni kena banyak doa, baca tak apa nak betul. Hari ni betul, esok tak betul. Kadang-kadang awal-awal ayat tu betul, tiba tengah ayat dah merapu. Jadi ni tak kena ni. Bukan tak tahu, reti dah, pandai dah. Ya, alhamdulillah, sangat pandai dah. Tetapi begitulah kita. Ya. Tak boleh nak. Okey, ada lagi soalan? Ustazah, kalau kita ya iya tu dah dengan wa iya tu kena sama dan tak dia dah sama dengan yanjut dia. Sama. Iya. Tak payahlah berkejut-kejut sangat. Sikit iya. Ya. Dia ada sabdu. Kan saya selalu ingatkan. Kalau huruf yang ada bersabdu itu maknanya ada 2 huruf. Satu nampak, satu tak nampak. Oleh kerana gitu dia letakkan sabdu. Resam Usmani dia letak sabdu, letak tanda sabdu. Maknanya ada 2 lah ya tu. Jadi kena pastikan iya. Kena macam tekan. Nak kata tekan. Nak kata tekan sangat. Tapi ada perkataan yang sesuai lagi nak sebut, maknanya kita tekan sikit tang ya tu. Pertemuan hamzah dengan ya tu. Jadi iya. Kita tak boleh baca iya. Iya kan nak berdua, iya kan nasta'in. Tak ada sabdu. Salah. Kita rasa betul dah bacaan kita tu. Ni dia ya. Ada kan? Ada. Bukan tak ada. Ustazah, ustaz kadang-kadang begitu juga.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Ya. Jadi kita kena ada penekanan sikit, bukan nak tekan beria-ria. Jadi maknanya berubah daripada iyyaka na'budu ni. Iya, mana adalah itu iya. Jadi iya, baru betul. Baru jelas. Orang perasan, oh ini ada sabdu atas ya. Kan? Iya. Iya, okey. Iya kan na'budu wa iya. Macam tu. Okey? Kalau kita baca, kalau kita berimam tu Ustazah, kalau imam kita baca macam kalau macam salah macam macam iya tu dia buat bunyi macam Ustazah cakap tu lah, terus dia buat iya macam tu je. Kita kalau imam salah, kita pun salah ya Ustazah. Berbarakah lah. Sebab kita dah confirm dia baca tak betul, berbarakah habis kita. Kita sama juga semayang tapi kita niat kita semayang sendiri. Oh. Tapi dah macam mana pula jadi imam? Yelah kadang tak tahu lah, kadang pendengaran kita ke lah mic tu kadang tak niat. Kalau bersangka baik terus je lah. Tapi kalau awak syak macam tu tak boleh dah. Syak awak sangka tak boleh dah. Ya kita kena sangka baik daripada awal sampai akhir. Jangan tengah semayang dia baca tak betul dah. Nanti kita tak boleh dah kita kena sikit semayang. Walaupun kita sama dengan dia tulis masa kita jemaah, tapi maknanya kita semayang seorang lah. Memelihara daripada kawan-kawan keliling kita tidaklah tertanya-tanya, ngapa dia berhenti, ngapa dia kan. Kita ikut dia tapi kita tidak harus jagalah. Okeylah. Apa pun. Ya. Okey. Betul, bagus. Alhamdulillah. Okey, ada lagi soalan? Makhraj dengan sifat ni memang kita lemah pun. Saya pun sangat lemah. Ya? Tapi bolehlah share-share sikit-sikit. Itu sebab saya tak berhenti mengaji. Saya tak berhenti belajar. Siang mengajar, malam mengaji. Sampai mati tu guru mengaji. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lagi? Ke dah habis? Setakat ni, itu je lah. Okey, yang lain-lain? Alah, tak ada nama saya tak ingat. Nak tanya. Juma, okey. Saya ingat Juma, Noni, tu tak ingat. Suhaibah tak ada pula. Latifah dah keluar juga kan? Dia ada appointment. Rosna. Yang rajin tanya lah. Aliyah, Nolia tak ada pula. Okey, ada hal. Ya, dia mesej kat saya kot. Tapi saya tak nampak nama dia, nampak nombor sahaja. Okey, alhamdulillah. Macam mana pun bersyukur kita pada Allah bahawanya dia beri kesempatan kepada kita. InsyaAllah soalan saya akan keluarkan sehari dua. Ya. Yang lepas-lepas tu dah berjawab lah ya. Himpunkan semua soalan-soalan tu, nanti type cantik-cantik, kita buatlah buku daripada kelas Tafakuh Fiddin. Kelas kita apa namanya? Ummu Salamah. Ya. Saya nak tahu kelas apa kita. Main ajar je. Alhamdulillah. Tak tahulah Ustazah, tak pernah tahu nama kelas pun. Tapi saya kelas Ustazah Zahariyah je lah. Betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada orang yang nak mengajikan. Selagi ada orang nak mengaji, saya pun redha lah nak mengajar. InsyaAllah. Nyawa dikandung badan. Ustazah, saya kan soalan tu, saya jawab tu ada satu tu saya carilah buku tu tak bukan saya tak jumpa kot. Yang Ustazah tanya apakah perbezaan maksilah Ustazah? Perbezaan tu persamaan. Apakah persamaan maksilah? Yang saya tahu persamaan dia yang hak domel lah Ustazah kan. Maksilah apakah persamaan? Maksilah. Aduh, Ustazah bagi soalan nombor berapa je? Dia suruh cari persamaan. Apakah persamaan yang terdapat pada hukum maksilah tawilah dan maksilah qasirah? Apakah persamaan? Persamaan awak jawab apa? Apakah persamaan? Saya tangguh dulu. Saya belum dapat lagi. Tangguh dulu. Hadome yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Okey. Okey. Hadome yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Situ. Persamaan dia ialah betul lah tu. Betul saya jawab.
pada hak domer bertemu ya dan waw kecil. Ya dan Oh, Itu aja. dia tu. Ada yang lain. Itu je. Persamaan, kalau perbezaannya yang satu panjang, yang satu pendek, yang satu dua harakat. Ya, maksilah yang maksilah toilah dia panjang. Jadi persamaannya maknanya ada waw kecil, ada ya kecil. waw kecil dengan ya kecil. Itu dia ya. Kecil dan Dan sebelumnya tidak Waw ada huruf kecil. ya. Tidak ada huruf mati. Sebelumnya tidak ada huruf mati. Kalau ada huruf mati sebelumnya, fihi muhana, dia jadi pendek, dia tidak jadi wasilah ataupun tawilah. Ya. Jadi itu persamaan lah. Ada dua persamaan. Ya, Alhamdulillah. Saya menjawab lagi, saya jawab sekarang on the spot. Okey, Alhamdulillah. Lagi ada pertanyaan? Yang lain semua dah jawab ya? Okey, bagus. Alhamdulillah. Ini untuk latihan biasa-biasa je ya. Untuk kita baca sendiri bagi menambahkan kefahaman ya. Menambahkan kefahaman ya. Supaya kita faham sampai bila-bila nampak je kalimah-kalimah yang begitu, kita teringat balik yang masa kita belajar. Oh, kita faham. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu, kita tak ingat kan? Tak ingat. Jadi insya-Allah kalau kita baca hari-hari Quran, kita akan jumpa benda-benda yang kita belajar. Memang jumpa. Kalau huruf dad tu tiap-tiap muka ada huruf dad. Ada tak tiap-tiap muka Quran, muka surat Quran tu tak ada huruf hijaiyah yang kita dah belajar. Jadi kita ingatlah kalau rajin kutip semua sifat-sifat huruf, istilah letak tepi yang kita muka surat 1 kita baca. Muka surat 2 kita kutip hak dhamir, letak tepi. Kalau api tu ya Allah Tuhan tu hebat. Ya. Ada tak siapa ada buat homework macam tu? Homework sendiri. Jawab soalannya. Satu. Soalan yang telah orang beri kan. Soalan sendiri tak ada. Jadi bila kita baca Quran, selain pada kita baca tadabbur dia, baca terjemahan dia, bila kita baca, bila kita jadual diri kita tu bab tajwid, kita buat lagi tu. Baca satu muka, kutip maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Tulis dekat kertas kosong sebelah kita. Itulah yang kita baca. Esok pula muka surat kedua. Tengok mat wajib disebabkan badal misalnya, disebabkan badal, disebabkan maharil sukun. Kutip letak sebelah. Mesti dah ingat. Kena 1 bulan terror awak. InsyaAllah. Cara bacaan. Kena merajuk begitulah. Kalau saya cakap dengan kelas-kelas lain pun kata Allah, kita tak fikirkan Allah. Ni saya tolong fikirkan. Saya bagilah itu satu pada homework untuk diri sendiri. Ya. Jadi bila kita kenal, bila kita baca muka seterusnya, kata satu juzuk kita buat macam itu pun dah pada dah insya-Allah. Juzuk yang keduanya tak payah tulis, tak payah apa, laju dia menjawab. Cara bacaan huruf akhir. Kalau saya tanya, kalau kelas-kelas umum ya, kelas-kelas umum saya akan tanyalah, ada berapakah hukum bacaan cara bacaan huruf akhir. Itu soalan. Ya. Gitulah nak bagi mendekatkan lagi kita dengan Al-Quran ya. Jadi itu jadi kita nampaklah, oh yang ni mat wajib mutasil. Kadang-kadang keliru mat wajib mutasil dengan mat jaiz mufasil, kita keliru, kita tak tahu nak bezakan. Kadang-kadang ya sebenarnya ini semua dah kenal belaka kan. Kita kena kenal betul-betul. Kalau kita buat praktis latih to be sendiri-sendiri seperti mana yang saya kata, maka kalau kita kurang cinta pada Quran, maka kita dah kenal betul-betul, maka kita akan yang di perumpamaan orang Melayu kita tak kenal, maka tidak cinta. Jadi bila kita dah kenal, maka kita akan cinta. Gitu ya. InsyaAllah. Buatlah latihan itu, cubalah. Pada sedang duduk menjaga cucu ke, boleh je buat sementara baca. Tulis bukan nak cantik tulisan tu. Janji kita punya homework tu ada. Jadi untuk apa? Untuk sendiri nak mendekatkan. Lepas tu kita bayangkan, Allah kata satu huruf aku baca 10 kali ganda pahala. Ingatlah itu pula, lagi tambah rajin. Itu motivasi untuk diri, merajinkan diri. Kadang-kadang kita malas nak buat apa kan, nak periksa. Jangan, kita nak pahala. Kita nak mencari tiket, business tiket ke syurga.
Tu dia. Ini dah termasuk dalam motivasi juga dah ni. Nak cari tiket tu bukan senang. Kalau kita impun duit boleh, tak apalah. Nak pergi syurga dia tak nak dah duit-duit. Jadi tu dia. Kita nak cari Allah pimpin kita. Kita nak Rasulullah kita nak jumpa, ya. Nak satu kemah dengan dia. Duduk satu kemah dengan dia. Jadi caranya begitulah. Apa saja yang memberi kebaikan kepada kita, mendekatkan diri kita kepada Quran, kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita lakukan belaka. Ya. Tambah bulan baik, bulan Maulid Rasul ni, berganda-ganda lah pahalanya. Selawat kita kena gandakan, kerja-kerja buat kebajikan kita gandakan. InsyaAllah kita diberi tiket, business tiket lah. Tidaklah naik ekonomi tiket, naik business tiket. InsyaAllah. Itu umpamanya lah. Okey? Okey, ada soalan lagi? Okay. Ada, kita tutup je. Dah cukup time ya? Dah, lebih lah. Dah cukup time, kita tutup dengan doa dan tasbih kafarah serta wal asr. Sebab lepas ni ada kelas lagi ni. Allahumma habna bil Quran waj'alna imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakina minhuma alimna minhuma jahilina ana al-layli wa'arfannar waja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu adalah saya sendiri. Oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir dan batin, dan kita tangguh kita kepada Khamis akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih.